Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada sesi kali ini. InsyaAllah saya Dr. Abdul Hanis bin Embong daripada Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Universiti Malaysia Terengganu akan membicarakan topik yang bertajuk fiqh pengurusan jenazah, insyaAllah. Sidang pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada hari ini secara keseluruhannya perbincangan ialah berkaitan dengan fiqh pengurusan jenazah. Jadi ini ialah perbahasan yang merangkumi apa yang dimaksudkan dengan fiqh, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah. Baik, pada peringkat permulaan, fiqh ataupun fiqh bermaksud kefahaman. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kefahaman terhadap agama. Jadi fiqh di sini bermaksud kefahaman. Baik. Jika lihat di hadapan, topik yang pertama kita akan lihat pada siri kali ini ialah perkara yang perlu dilakukan kepada orang yang baru mati. Okey, baik Jadi orang yang baru mati ni merupakan jenazah. Jadi kita namakan sebagai jenazah. Baik now kita tengok yang pertama ialah kepada orang yang baru mati, apa yang kita perlu buat? Yang pertama ialah menyebut kebaikan, mendoakan serta meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosanya. Sekiranya ada seseorang yang berada di sebelah orang yang nazak, contohnya kita dalam keadaan sebelah orang yang nak meninggal dunia, apa yang kita perlu buat di sebelahnya dalam keadaan dia nazak? Okey, yang pertama sekali ialah tidak lain tidak bukan iaitu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah di telinga mereka, di telinga orang yang nazak, sama ada telinga belah kanan ataupun telinga sebelah kiri. Ucapkan dalam keadaan yang perlahan-lahan supaya dia boleh ikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi dalam keadaan yang perlahan-lahan, jangan sebut laju-laju. La ilaha illallah. La ilaha illallah akan menyukarkan orang tersebut untuk mengikut kita. Baik, seterusnya apabila dah meninggal dunia, yang pertama ialah menyebut kebaikan, mendoakan serta meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosanya. Yang kedua ialah menutup seluruh badan dengan kain supaya tidak terbuka auratnya. Contoh, seorang ahli bomba lihat ada orang meninggal dunia, maka mula-mula sekali yang perlu dilakukan ialah menutup seluruh badan dengan kain supaya tidak terbuka auratnya. Jadi maklumlah apabila kematian dalam aksiden ke, lemas ke, kadang-kadang terbuka baju ataupun aurat nampak. Jadi apa yang dilakukan ialah tutup sedaya mungkin supaya tidak ternampak, tidak terdedah auratnya ataupun aibnya. Baik. Yang ketiga ialah ahli keluarga bersegera dalam membayar hutang jenazah. Ini ialah tertakluk kepada keluarga. Keluarga perlu berhati-hati dalam orang kata memberi faraid ataupun mengagihkan wang harta pusaka, kerana di situ perkara yang utama sekali ialah membayar hutang. Perkara ini dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Baik, artinya roh orang mukmin itu tergantung, yakni tidak sampai ke hadrat Allah kerana hutangnya tidak dibayar dahulu hutangnya oleh keluarganya. Maka di sini perlu membayar hutang terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan lagi perkara yang sunat dilakukan. Yang ini perkara yang wajib. Tiga perkara ini perkara yang wajib. Okey. Perkara yang sunat dilakukan sebelum jenazah dikebumikan ialah yang pertama
memejamkan kedua belah mata sekiranya mata mereka terbeliak ataupun terbuka. Boleh Yang pertama ialah memejamkan kedua mata. Yang kedua ialah mengikat dagunya ke kepalanya dengan kain yang agak lebar. Jadi kita ikat kain dagu ke kepala supaya tidak ternganga mulut dan juga supaya nampak lebih kemas. Yang ketiga ialah meletakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi dari kakinya dan kakinya menghadap kiblat. Ini antara adab yang perlu dilakukan, sunat. Yang keempat, semua pakaian ditanggalkan dan ditutup seluruh badan dengan kain yang tidak begitu tebal. Jadi apabila ia nama jenazah, sebelum proses dilakukan, maka pakaian ditanggalkan tetapi perlu ditutup dengan kain yang tidak terlalu tebal. Menjaga aurat jenazah. Yang kelima, posisi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri seperti ia sedang takbiratul ihram, seperti ia sedang solat. Tangan kanan letak di atas tangan kiri. Baik, seperti kita angkat takbir Allahu Akbar, jadi kita letak tangan kanan letak di atas tangan kiri. Baik. Yang keenam ialah meletakkan jenazah di tempat yang tinggi dari kakinya dan kakinya menghadap kiblat. Ini yang sama perkara yang wajib dilaksanakan pula ialah yang pertama, memandikan jenazah. Baik Jadi apabila seorang itu meninggal dunia, tidak lain tidak bukan perkara pertama yang kita perlu lakukan iaitu memandikan jenazah. Yakni meratakan air ke seluruh badan jenazah sesudah dibersihkan najis yang ada padanya. Satu perkara yang perlu diingatkan di sini, dalam memandikan jenazah, sebaiknya kaum kerabat ataupun ahli keluarga, anak-anak. Ada setengah suami memandikan isteri, isteri memandikan suami, boleh, tidak ada masalah sebab antara mereka tidak ada aurat. Dan juga antara anak dan juga cucu sekiranya ada, itu yang terbaik. Bagi memuliakan jenazah tersebut, maka orang yang terdekat memandikan jenazah. Baik, yang kedua ialah mengkafankan. Wajib mengkafankan jenazah menggunakan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan jenazah. Wajib mengkafankan jenazah. Ini dalam keadaan yang normal, jangan kita buat seperti dalam peperangan. Dalam peperangan mungkin tidak ada kain kafan, boleh ditanam begitu sahaja. Tetapi dalam keadaan yang normal, kita perlu mengkafankan jenazah. Wajib mengkafankan jenazah menggunakan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan jenazah. Jika dilihat, kadang-kadang dalam pengamalan di Malaysia lebih daripada satu lapis, kadang 2-3 lapis. Sebab apa 2-3 lapis? Sebab kadang-kadang ada cecair yang keluar daripada anggota badan. Ada dah meninggal dunia, tak berfungsi beberapa anggota, maka akan mengalir darah ke air ke apa ke, nanah ke contohnya kan. Jadi apabila lapisan yang banyak itu akan tidak menembusi air, tidak menembusi pada lapisan yang tebal itu. Baik. Yang ketiga ialah menyembahyangkan jenazah. Menyembahyangkan jenazah. Sembahyangkan jenazah hukumnya adalah wajib dengan meletakkan jenazah di hadapan orang yang menyembahyangkannya, kecuali solat jenazah ghaib. Jadi wajib kita meletakkan jenazah di hadapan, dan juga kalau lelaki ada kaedah dia, kalau perempuan ada kaedah dia adalah kepala belah kanan ataupun kepala belah kiri. Kecuali pada solat jenazah ghaib. Contohnya meninggal dunia di Mesir, meninggal dunia di Mekah. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita solat jenazah dalam keadaan jenazah tidak ada di hadapan kita. Boleh dilakukan, tidak ada masalah. Yang terakhir sekali ialah mengkebumikan, yakni membawa jenazah ke tanah perkuburan untuk dikebumikan dan ditanamkan dalam lubang lahat, dalam liang lahat. Ini proses yang terakhir. Rata-rata apa yang berlaku di Malaysia semasa memandikan jenazah ataupun sebelum proses memandikan jenazah, sudah ada orang yang menggali kubur. Jadi ini proses yang perlu kita ketahui daripada awal. Contohnya apabila seorang meninggal dunia, kita perlu bagi tahu kepada ahli qaryah, orang-orang kampung yang ada ahli jawatan kuasanya di masjid ataupun di surau ataupun di musolla. Di situ mereka kebiasaannya ada ahli jawatan kuasa yang berkaitan untuk menggali kubur. Dan juga kita sebagai
orang yang waris ataupun ahli keluarga si mati perlulah membayar dengan kadar yang ditetapkan. Kalau nak bagi sedekah pun tidak ada masalah, ataupun kita memberi hadiah kepada mereka. Okey, baik. Itu yang pertama, memandikan. Cara memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Okey, tengok betul-betul. Ini ialah teori. InsyaAllah sekiranya diizinkan Allah akan dibuat praktikal nanti. InsyaAllah akan ada praktikal. Jadi kita nampak teori dan juga praktikal itu saling berkait antara satu sama lain, insyaAllah. Okey, baik. Iaitu yang pertama ialah dimandikan di tempat yang tertutup. Jangan di tempat yang terbuka. Yang kedua ialah dimandikan oleh petugas ahli waris yang hampir. Kemudiannya ditanggalkan pakaian dan digantikan dengan kain basahan mandi. Jangan biar tidak berbaju begitu sahaja, tidak berpakaian begitu sahaja. Perlu digantikan dengan kain basahan. Kemudiannya dibaringkan di atas kepingan papan yang tinggi supaya mudah untuk letak air dan juga memuliakan jenazah. Yang keenam, digunakan air masin ataupun air tawar untuk memandikan jenazah. Jadi biasanya air tawar lah. Air masin sekiranya darurat. Air tawar yang digunakan ketika memandikan jenazah perlulah dengan lafaz niat nawaitul ghuslal wajiba li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Ini dalam bahasa Arab. Nawaitul ghuslal wajiba li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Ataupun boleh baca bahasa Melayu, sahaja aku mandikan bagi jenazah ini wajib kerana Allah Ta'ala. Proses yang ketujuh ialah diwudukkan jenazah sebelum atau setelah jenazah dimandikan dengan lafaz niat nawaitul wudu al-masnunu li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a al-masnunu li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Saja aku mengambilkan wuduk bagi jenazah ini sunat kerana Allah Ta'ala. Ini yang ke-7. Yang ke-6. Baik. Yang ke-7, petugas mengurut perut jenazah secara perlahan untuk mengeluarkan najis. Macam saya beritahu tadi, apabila orang meninggal dunia, jadi kadang-kadang terkeluar najis daripadanya. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah kita mengurut ataupun menekan sedikit bahagian perut jenazah. Jangan tekan terlalu kuat. Sederhana sahaja supaya mengeluarkan apa-apa najis yang ada dalam perut jenazah. Baik. Nombor 8, dibaringkan secara terlentang dan dibersihkan anggota jenazah. Yang ke-9, akhir sekali, dibasuhkan kepala dan janggut jenazah, disisirkan rambut. Jika gugur, wajib ditanam bersama. Jadi kena berhati-hati. Jangan buat sambil lewa, kerana setiap perkara ada hukum hakamnya. Sekiranya gugur rambut, contohnya, kita ambil. Kalau kita ingat, kita tahu, kita ambil, kita letakkan bersama dengan jenazah ketika mana nak ditanamkan. Okey, baik. Okey, kita sambung lagi, iaitu mengkafankan jenazah. Cara mengkafankan jenazah. Okey. Yang pertama, dihamparkan selapis-lapis dan ditaburkan di atas setiap lapisan benda yang berbau harum, seperti kemenyan. Diletakkan di bawah lapisan pertama, itu 5 dan 3 tali pengikat. Ini secara teori. Nanti kita akan tengok secara praktikal, insyaAllah. Nombor 2, meletakkan jenazah di atas kain kafan dengan terlentang dan kedua tangannya diletakkan di atas dada, seperti mana saya bagi tahu tadi, iaitu seperti mengangkat takbir. Tangan kanan di atas tangan kiri. Nombor 3, mula membungkus menutup jenazah dengan kafannya dari sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri dan kafan yang sebelah kanan ditindihkan. Mula sebelah kiri, kafan sebelah kanan ditindihkan ke sebelah kiri, kemudian diikat dengan 5 atau 3 ikatan. Sebab apa perlu 5 ataupun 3 ikatan? Supaya tidak terbuka ataupun tidak dimasuki mana-mana serangga, mana-mana binatang. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok sembahyang jenazah. Apakah rukun dalam solat jenazah? Ada 7 kesemuanya. Sidang pelajar, sidang peserta pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita perlu tengok betul-betul apakah rukun-rukun jenazah ini. Sebab kita kadang-kadang lepas daripada solat fardu, ada orang panggil untuk solat jenazah. Jadi jangan kita balik lagi rumah, kita tunggu sekejap. Sebab apa? Di situ ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita. Kita semayangkan kepada orang lain, insya-Allah satu hari kita meninggal dunia, orang lain akan semayangkan kepada kita. Bila sembahyang itu menunjukkan kepada memohon keampunan kepada kita. Baik, yang pertama ialah niat.
Yang kedua ialah berdiri lurus. Okey, yang pertama niat, yang kedua berdiri lurus. Okey, ini ialah untuk rukun solat jenazah. Yang pertama ialah apa dia? Niat. Setiap orang wajib berniat dalam hati di permulaan takbir. Baik. Yang kedua berdiri lurus. Okey, berdiri lurus. Setiap orang adalah berdiri lurus tanpa rukuk atau sujud bagi yang tidak mampu. Bagi melakukan, boleh dilakukan secara duduk, terbaring dan sebagainya. Nombor 3, takbir 4 kali. 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram, takbir yang berserta dengan niat. Niat mudah sahaja, dalam bahasa Arab ada, cuma dalam bahasa Melayu sahaja aku solat jenazah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Makmum kerana Allah Ta'ala. Ringkas sahaja. Okey, kalau yang panjang lagi, antaranya ialah sahaja aku solat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah, makmum kerana Allah Ta'ala. Jika imam, imam kerana Allah Ta'ala. Baik. Nombor 4 ialah membaca Al-Fatihah. Hendaklah dilakukan selepas takbiratul ihram yang pertama. Tidak disunatkan membaca doa iftitah. Jadi tidak perlu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila. Tidak perlu. Hanya terus kepada Al-Fatihah. Baik. Nombor 5 ialah membaca selawat ke atas Nabi. Ini ialah selepas takbir yang kedua. Seperti mana saya beritahu tadi, ada 3 takbir. Takbir pertama ialah Fatihah tanpa iftitah. Yang kedua ialah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nak panjang pun tidak ada masalah, nak pendek pun tidak ada masalah. Nombor 6, mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah dilakukan selepas takbir yang ketiga dengan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allah yang Tuhan kami, ampunkanlahnya, rahmatilahnya, ampunkan dosanya dan juga berilah keampunan ke atasnya. Inilah doa yang biasa dibacakan untuk jenazah lelaki. Sekiranya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okey, baik. Kalau nak baca panjang lagi boleh. Okey, wa akrim nuzuluhu. Kemudiannya wa wasi' madkhalahu wa adkhilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sehinggalah ke akhir bacaan. Selepas membaca doa di takbir yang ketiga, hendaklah diiringi dengan takbir yang keempat dan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik, itu ialah versi yang panjang. Yang pendek, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baik. Yang ketujuh, akhir sekali memberi salam. Memberi salam dilakukan selepas takbir yang keempat dan selepas membaca doa tersebut. Takbir ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudiannya salam ke kanan tadi, salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudiannya kebiasaannya di tempat-tempat akan ada bacaan tahlil, akan ada bacaan-bacaan ayat Al-Quran, akan ada doa-doa yang dibacakan oleh imam. Kalau boleh kita tunggu sebentar untuk kita sama mengaminkan dan juga memohon keampunan ke atas jenazah tersebut. Okey. Now yang terakhir, yang keempat, mengkebumikan. Cara mengkebumikan jenazah ini, ini secara teori, secara praktikal macam saya beritahu tadi, boleh kita buat insya-Allah pada satu hari nanti. Iaitu meletakkan kepala jenazah di arah kaki kubur. Jadi siapa yang pernah pergi ke kubur, siapa yang pernah tengok liang lahat, jadi boleh tahu keadaan sebenar yang berlaku. Liang lahat itu dia 4 segi dan juga dalamnya ada beberapa kaki. Jadi sudah tahu di mana kanan, di mana kiri dan juga ke mana hendak mengarahkan kiblat nanti. Baik, cumanya yang pertama ialah meletakkan kepala jenazah di arah kaki kubur. Okey. Sebab apa kena letak kaki kubur? Supaya dekat dengan kubur, senang nak angkat. Yang kedua, mengangkat jenazah ke dalam liang lahat dengan cermat. Biasanya menggunakan tali yang tebal. Okey, sebab apa? Sebab kita akan angkat menggunakan kayu. Dia punya keranda.
Boleh, bukan kita letak jenazah begitu sahaja, tetapi ada keranda kebiasaannya. Baik. Iringkan jenazah ke sebelah kanan menghadap ke kiblat. Apabila dah duduk di bawah, maka kita letak batu ataupun pasir di belakangnya untuk kita hadapkan jenazah ke kanan menghadap ke arah kiblat. Jika jenazah perempuan, hendaklah menutup di atasnya dengan kain ketika memasukkannya ke kubur. Tutupkan dengan kain. Seterusnya, mengangkat jenazah ke dalam kubur disunatkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan juga ke atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudiannya memasukkan jenazah ke kubur dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepalanya. Dah letak, membuka tali yang mengikat kain kafan jenazah. Kita buka semula. Semua ikatan-ikatan tu kita buka. Semoga orang kata memudahkan pergerakan dan juga orang kata berlalunya anggota-anggota yang ada dalam liang lahat tersebut. Membuka kain kafan pada muka jenazah supaya mukanya mencecah ke tanah, dan juga meletakkan batu kecil di atas kubur. Okey, jadi apabila dah tutup, kita pun letak batu-batu kecil. Kemudiannya kita pun menanda kubur dengan batu di sebelah kepala jenazah. Maknanya kita dah timbuskan dengan tanah, dengan pasir. Lepas tu apa yang kita perlu buat ialah menanda kubur dengan batu di sebelah kepala jenazah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tak boleh buat satu signboard yang besar meletakkan nama si jenazah. Tidak perlu. Di situ ada perbahasan ulama yang detail. Kemudiannya menutup lubang kubur dengan papan, timbuskan dengan tanah serta tinggikan sekadar sejengkal. Sebab apa perlu naikkan? Sebab apa perlu tinggikan sejengkal? Kerana apabila hujan nanti akan mampat tanah tersebut. Memasukkan 3 kepal tanah sebelum menutup lahat jenazah. Baik. Kemudiannya meletakkan pelepah yang basah di atas kubur. Kerana apa? Kerana pelepah tersebut ataupun daun ataupun pokok tersebut akan mendoakan terhadap si mati ataupun jenazah tersebut. Jangan terlalu banyak. Letaklah beberapa helai, tanam beberapa pokok-pokok yang ringan-ringan supaya ia mendoakan. Sebab pokok ini sebenarnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala, dan juga berlaku perkara ini, peristiwa ini pada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi letak, maka Nabi beritahu akan meringankan azab seksa orang yang ada dalam kubur ini. Jadi kita letaklah pokok ataupun daun-daun pelepah di atas kubur tersebut. Seterusnya membaca talqin bagi jenazah yang sudah baligh dewasa. Talqin ini bukannya bagi si mati, tetapi ialah untuk orang yang hidup dalam kalangan keluarga, ahli kerabat dan juga rakan. Jadi mereka tahu bagaimana kehidupan ini yang sementara, akhirnya bertemu Allah Subhanahu Taala juga. Hidup ini sementara, akhirat itu yang kekal abadi. Jadi talqin ini betul kita doakan kepada si mati, tapi objektif yang lebih jauh ialah memberi peringatan terhadap orang yang masih hidup di sekeliling. Menyiram kubur dengan air. Okey, kita letak air sikit. Okey, pembaca talqin hendaklah duduk berdiri pada muka jenazah dengan membelakangkan kiblat. Letak dia duduk ataupun dia berdiri di kepala jenazah. Okay, baik. Jadi talqin ni boleh dilakukan, sunat dan juga harus. Jadi jangan kita lihat perkara yang negatif. Jangan kita rasakan tak boleh nak mentalkinkan, ini ialah perkara yang bid'ah. Jadi itu perkara yang salah. Meskipun ia tidak ada dilakukan pada zaman sahabat, pada zaman Nabi, tetapi ia selari dengan ajaran Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sama juga dengan selari juga dengan hadis dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sahaja untuk video pembelajaran kali ini. Itu berkaitan dengan fiqh pengurusan jenazah. Jadi moga-moga kita yang hidup ini mengambil istifadah daripada apa yang berlaku. Dalam masa yang sama kita tahu apa yang perlu dilakukan apabila kita berhadapan dengan jenazah. Meskipun kuliah kali ini hanyalah teori, tetapi ia boleh digambarkan melalui praktikal. InsyaAllah sekiranya ada ruang dan juga peluang, akan ada sesi praktikal untuk pengurusan jenazah.
Pengurusan jenazah ini hukumnya ialah fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Kerana ia ialah satu tuntutan yang perlu dilaksanakan dalam satu-satu kawasan atau dalam satu-satu kampung. Jadi jangan kita anggap perkara ini perkara yang remeh, perkara yang temeh, kerana sekiranya dalam satu kampung, sekiranya dalam satu kawasan tidak ada orang yang boleh menguruskan jenazah, maka semua dikira sebagai berdosa. Sebab itu alhamdulillah di Malaysia, kalau kita tengok di mana-mana kampung, di mana-mana kawasan akan ada anggota ataupun AJK yang bertugas dalam memberi persiapan terhadap jenazah. Contohnya begini, apabila berlaku kematian terhadap seseorang, maka ahli keluarga akan telefon seorang. Okey, contohnya penghulu. Penghulu akan telefon orang yang berkaitan ahli masjid. Ahli masjid tu dia akan arrangekan orang-orangnya untuk bertindak. Apa? Yang pertama ialah confirmkan dengan ahli waris. Yang kedua ialah untuk menggali kubur. Yang ketiga ialah buat persiapan mandi jenazah. Yang kelima ialah untuk yang keseterusnya ialah untuk mengiklankan kepada orang ramai bahawa telah berlaku kematian dalam kampung kita. Marilah kita sama-sama sedekahkan surah Al-Fatihah. Kenapa kita sedekahkan surah Al-Fatihah? Kerana ia akan memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia dengan bacaan tersebut. Jadi itu ialah beberapa perkara yang penting saya kira terhadap kita sebagai umat Islam yang masih hidup, orang Islam yang masih hidup, tanggungjawab kita terhadap si mati. Sebab apa? Sebab nescaya satu hari nanti kita mati, orang di sekeliling akan melakukan perkara sedemikian kepada kita juga, insya-Allah. Dalam melaksanakan pengurusan jenazah ini, satu perkara yang penting ialah solat jenazah. Okey, solat jenazah kadang-kadang buat di rumah, kadang-kadang buat di surau ataupun buat di masjid. Tidak ada masalah. Cumanya konsep dalam Islam, lagi ramai orang yang menyembahyangkan terhadap jenazah tersebut, lagi bagus. Cuba kita bayangkan orang yang meninggal dunia di Mekah ataupun di Madinah. Jadi ketika mana mereka buat umrah, ketika mana mereka mengerjakan haji, jadi apabila mereka meninggal dunia di sana, disembahyangkan oleh ribuan jutaan manusia. Cuba bayangkan berapa juta, berapa ribu orang yang mendoakan keampunan bagi si mati, bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Sangat ramai. Dan juga dalam kalangan jutaan ribuan orang yang mendoakan tersebut, ada dalam mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang baik hatinya. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan doanya. Jadi ini ialah justifikasi kenapa kita perlu menjemput ramai orang ketika mana solat jenazah dilakukan. Baik, cumanya pengamalan, kalau dulu masa PKP mungkin buat solat jenazah di rumah, tetapi sebaiknya buatlah di surau ataupun di masjid, di mana tempat masjid surau yang berhadapan dengan rumah, supaya apa dia? Supaya memudahkan urusan solat. Biasanya kalau lebih cantik solat pada hari Jumaat. Contoh meninggal pada pagi Jumaat, kita tunggu sekejap, lepas solat Jumaat ramai-ramai yang hadir solat Jumaat tu tampil ke hadapan untuk menyembahyangkan jenazah. Jadi cuba kita kira berapa orang yang hadir tu. Dalam 100, 200, 500 ribu orang, dalam kalangan semua tu ada orang yang soleh, orang yang baik, yang mendoakan keampunan terhadap si mati. Jadi apabila berlaku sedemikian, insya-Allah sekiranya ada dosa-dosa yang kecil, ada perkara-perkara yang tidak baik, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Baik, penutup kepada kuliah untuk fiqh pengurusan jenazah kali ini ialah saya nak beritahu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kita semua, kamu semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua ialah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dilewatkan satu saat, wala yastaqdimun, dan juga tidak akan dicepatkan walaupun satu saat. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, rakamkan dalam Al-Quran.
Maka apa yang perlu kita buat ialah setiap kali kita ada urusan mana-mana sekalipun, kita banyakkan berdoa kepada Allah. Naik kenderaan, banyakkan berdoa kepada Allah. Sekiranya ditakdirkan seorang itu meninggal dunia kemalangan, maka dia dah baca doa, maka dia akan rasa tenang di akhirat kelak, insya-Allah. Sekiranya seorang itu dalam keadaan yang sakit, dalam contoh COVID-19, maka perlu untuk baca doa. Mana tahu sakit itu membawa kepada kematian ataupun tidak membawa kepada kematian, tapi at least kita bersedia dengan doa-doa yang banyak. Ini perkara yang penting lah. Dan juga seperti mana sedia maklum, apabila jenazah COVID-19, dia ada cara-cara yang tertentu untuk kita mengkafankan mereka. Jadi insya-Allah ada video yang akan menyusul bagaimana cara mandi, kafan, solat, mengkebumikan jenazah COVID-19, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Moga-moga bermanfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.